Terpantas, terkini dan sahih. Bila-bila masa, di mana jua. Berita di jari. Subscribe YouTube Buletin TV3. Buletin pagi 22 Jun bersama saya Amirul Hakim Lokman. Antara paparan hari ini. 37 kes kematian baru COVID-19 di Arab Saudi. Remaja korban nyawa selamat rakan baik. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Arab Saudi merekodkan 37 kes kematian baru COVID-19 selepas melonggarkan perintah kawalan di negara itu semalam. Sementara kes jangkitan baru mencecah 3,379. Ini menjadikan kes kematian meningkat kepada 1,267. Gaya hidup normal baru di Arab Saudi bermula semalam selepas 73 hari negara itu berada dalam perintah berkurung yang dikuatkuasakan sejak 8 April. Kesemua aktiviti komersial dan ekonomi kembali seperti biasa di semua bandar walaupun setiap individu dan syarikat perlu mengamalkan protokol pencegahan seperti penjarakan sosial, memakai topeng muka dan larangan aktiviti membabitkan 50 orang ke atas. Arab Saudi menjadi negara teluk paling teruk terkesan akibat COVID-19 apabila melaporkan lebih 150,000 kes jangkitan termasuk hampir 1,200 kematian. Kerajaan akan memastikan hukuman lebih berat dikenakan kepada pemandu di bawah pengaruh dadah atau alkohol DUI yang menyebabkan kematian menerusi pindaan Akta Pengangkutan Jalan 1987. Sehubungan itu, Menteri Pengangkutan Datuk Seri Wee Ka Siong berkata beliau akan membawa memorandum kepada Kabinet dalam mesyuaratnya minggu depan mengenai cadangan bagi meminda akta berkenaan. Tambah beliau, keperluan untuk meminda akta itu adalah susulan kemalangan maut membabitkan 3 beranak di Jalan Ipoh Gerek Sabtu lalu selepas kenderaan mereka dikatakan dirempuh pikap dipandu pemandu di bawah pengaruh dadah. Mengulas selanjut beliau berkata, kementerian komited mengenakan hukuman yang lebih berat supaya tiada lagi pemandu yang berani memandu di bawah pengaruh alkohol, dadah atau memandu secara berbahaya. Tragedi kemalangan jalan raya akibat DUI seperti apa yang menimpa Nurul Huda Arifin itu mengundang kesedihan yang amat memilukan kepada keluarga mangsa. Berita sebegini menguatkan lagi tekad untuk memerangi pemanduan yang menyalahi undang-undang. Dalam nahas di kilometer 72 Jalan Ipoh Gerek berdekatan Kampung Kuak, Sau itu, 3 beranak yang maut adalah Nurul Huda, 31, suaminya Abdul Hakim Hashim, 32 dan anak bongsu mereka Adib Aidan, 2 tahun. Bantuan prihatin elektrik tambahan yang diumumkan kerajaan tidak akan menjejaskan operasi Tenaga Nasional Berhad TNB dalam memastikan kemudahan bekalan elektrik yang baik. Pengerusinya Datuk Seri Mazhar Khalid berkata ia bersandarkan kepada persetujuan bantuan itu adalah tanggungjawab bersama oleh TNB dan Kerajaan Persekutuan. Kita mengambil tanggungjawab sebab disebut oleh Menteri Yang Berhormat Menteri semalam bahawa ini adalah tanggungjawab bersama di antara kerajaan dan TNB. Jadi maknanya kita tidak akan menyebabkan permasalahan kepada kita. Maknanya kita adjust apapun tapi kepentingan rakyat untuk sambung segala kemudahan, segala pembaikan, segala repair, maintenance semua akan berjalan seperti biasa di TNB. Tambahnya, TNB akan berusaha melakukan penyesuaian dalam menampung kos berkaitan dan pada masa sama memberi jaminan operasi bekalan elektrik negara berjalan seperti biasa. Bagi memastikan kefahaman orang ramai dalam isu itu, pihaknya akan melakukan proses penerangan dari semasa ke semasa. Orang ramai boleh berkunjung ke 129 kedai tenaga di seluruh negara atau menghubungi talian TNB Careline bagi mendapatkan maklumat lanjut. Sabtu lalu, kerajaan mengumumkan seramai 4 juta atau 52.2% pengguna domestik dengan bil elektrik sebulan kurang RM77 atau penggunaan bawah 300 kW per jam akan menikmati bekalan elektrik percuma selama 3 bulan di bawah bantuan prihatin elektrik tambahan. Pengguna yang terbabit akan mendapat bekalan elektrik percuma bagi bulan April, Mei dan Jun yang akan dikreditkan ke dalam bil pengguna pada bulan Julai dalam bentuk rebat. Import padi sehingga 30% untuk keperluan negara tidak terjejas walaupun dunia berhadapan pandemik COVID-19.
Menteri Pertanian dan Industri Makanan Datuk Seri Ronald Kiandi berkata pengimport tunggal beras negara Padi Beras Nasional Berhad tidak mengalami sebarang masalah mendapatkan bekalan. Kalau kita lihat tempo permulaan PKP itu merupakan tempo penuaian beras di negeri Selangor dan proses menuai beras padi itu berjalan lancar dan tiada gangguan ketika PKP. Jadi kita season musim itu berbeza. Di selatan sana ketika awal PKP adalah pengeluaran dan pada peringkat sekarang ini penanaman semula yang berlaku. Bermula penanaman. Ya, di Kedah juga ketika sekarang ini bermula penanaman. Jadi secara keseluruhannya kita melihat tiada kesan dari segi pengeluaran padi yang terjejas disebabkan oleh PKP. Tambah beliau, ia disokong keupayaan pengeluaran tempatan yang menyumbang 70% bekalan padi beras negara. Selain itu, petani turut diberi kebenaran untuk melakukan kerja seperti biasa sepanjang tempoh PKP. Beliau ditemui selepas lawatan kerja ke Lembaga Kemajuan Pertanian Muda MADA di Alustar, Kedah semalam. Kerajaan menyalurkan peruntukan sebanyak RM150 juta kepada MADA menerusi pakej Rangsangan Ekonomi 1 iaitu sebanyak RM11.2 juta dan prihatin sebanyak RM5.4 juta. Peruntukan itu adalah sebagai usaha kerajaan dalam membuka semula ekonomi pasca pandemik COVID-19. Letusan sebanyak 2 kali Gunung Merapi di Yogyakarta, Indonesia semalam dijangka tidak menjejaskan kualiti udara Malaysia walaupun debunya mencapai sehingga 6,000 meter ke udara. Ketua Pengarah Jabatan Meteorologi Malaysia, Jailan Simon berkata ini kerana angin pada paras debu itu bertiup ke arah selatan dan barat daya. Malah tiada kesan gempa bumi dan tsunami dijangka melanda negara ini. Dalam satu kenyataan, beliau berkata keadaan Indeks Pencemaran Udara IPU menunjukkan kualiti udara di seluruh negara dalam keadaan biasa. Malam tadi, 7 kawasan merekod kualiti udara sederhana. Bacaan IPU melebihi 51 hingga 100 iaitu Batu Muda, Petaling Jaya, Putrajaya, Bandaraya Melaka, Tasik Ipoh, Seberang Perai dan Kuala Terengganu. Gunung Merapi meletus pada jam 10.13 pagi dan 10.27 pagi semalam. Sehingga kini, Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Yogyakarta masih menetapkan status Gunung Merapi pada tahap waspada. Seorang remaja dikhawatiri lemas di tali air berhampiran Madrasah Islamic Outreach Angkatan Belia Islam Malaysia ABIM, Kampung Dendang Ketereh di Kota Baru, Kelantan petang semalam. Dalam kejadian jam 4.37 petang itu, mangsa Tanakon Prasongkun 17 dipercayai lemas selepas menyelamatkan rakan baiknya yang terjatuh di tali air itu ketika membasuh kaki. Sebelum kejadian berlaku, Tanakon serta beberapa rakannya dikatakan mandi-manda di tali air berkenaan. Selepas bersiap naik ke tebing sejurus mandi, salah seorang rakan mangsa tergelincir kerana terpijak tebing tali air yang licin. Tanakon terjun menyelamatkan rakannya, namun sejurus menghampiri tebing ketika mengangkat rakannya, Tanakon terus tenggelam. Sementara itu, Ketua Balai Bomba dan Penyelamat Ketereh, Penolong Penguasa Bomba Ahmad Fakhruddin Berahim berkata pihaknya menerima panggilan kecebasan jam 4.51 petang. Seramai 16 anggota bomba termasuk 5 anggota pasukan penyelamat di air PPDA Kota Baru dan 3 pegawai ke lokasi kejadian untuk operasi mencari dan menyelamat. Setakat malam tadi, mangsa belum ditemui dan operasi pencarian akan disambung pagi ini. Mayat seorang lelaki ditemui terapung di Sungai Kelantan berhampiran tambatan diraja Kota Baru, Kelantan semalam. Mayat ditemui oleh seorang pemancing yang dikatakan ternampak sebelah selipar dipercayai milik mangsa di tebing sungai sebelum menyedari satu objek terapung di tengah sungai. Ketua Polis Daerah Kota Baru ACP Abdul Rahim Daud berkata mayat ditemui dalam keadaan sempurna dan berpakaian lengkap. Laporan polis berkenaan kehilangan mangsa juga dibuat oleh keluarganya apabila mangsa tidak pulang ke rumah selepas keluar pada jam 7 pagi Sabtu lalu. Mayat mangsa dibawa ke Hospital Raja Perempuan Zainab II, Kota Baru untuk proses bedah siasat. Hasil bedah siasat yang dijalankan mendapati mangsa meninggal dunia akibat lemas dan kes diklasifikasi sebagai mati mengejut. Polis Johor giat memburu seorang lelaki dipercayai terlibat dengan sindiket penyeludupan dadah menggunakan drone ke Singapura. Ketua Polis Johor Datuk Ayub Han Maidin Piche berkata, hasil perkongsian maklumat dengan Biro Narkotik Pusat CNB Singapura, suspek terbabit telah dikenal pasti. Bagaimanapun, beliau enggan mendedahkan maklumat mengenai sindiket penyeludupan menggunakan drone itu.
2 hari lalu, pihak berkuasa Republik itu menahan 2 lelaki berusia 29 dan 34 tahun di negara itu kerana menggunakan drone untuk menyeludup dadah ke Singapura dari Malaysia. Siasatan awam mendapati beg itu mengandungi dadah disyaki jenis syabu seberat sekitar 278 gram. Polis mengesan seorang lelaki yang bertindak memarahi pemandu kereta akibat perselisihan faham ketika menukar lorong di Kota Damansara, Petaling Jaya, Selangor. Ketua Polis Daerah Petaling Jaya, SCP Nik Izani Muhammad Faizal berkata, pihaknya sudah menerima laporan berhubung kejadian itu daripada mangsa lelaki berusia 29 tahun. Dahulu, video kejadian buli jalan raya yang berlaku pada jam 4.40 petang Sabtu lalu tular di media sosial. Berdasarkan video dirakam mangsa, suspek yang memandu dari arah belakang secara tiba-tiba menghimpit dan memberhentikan kenderaannya di hadapan kereta pengadu hingga menyebabkannya membunyikan horn berkali-kali. Suspek kemudian keluar dari kenderaannya lalu menghampiri kereta pengadu dan mengarahkannya keluar. Punca kejadian masih dalam siasatan dan polis kini sedang mengesan suspek. SCP Nik Izani meminta orang ramai tidak membuat sebarang spekulasi yang boleh menimbulkan salah faham dalam kalangan masyarakat dan menjejaskan siasatan. Siasatan dijalankan mengikut Seksyen 42-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Kasih ibu membawa ke syurga, kasih ayah sepanjang masa. Begitulah pengorbanan seorang bapa yang membanting tulang sebagai nelayan untuk membesarkan 5 orang anaknya sehingga berjaya. Aziz Japar, seorang nelayan di Kampung Hailam, Tanjung Keling, Melaka, bergadai nyawa di lautan demi mencari rezeki. Sudah lebih 30 tahun Aziz bergelumang di lautan untuk mencari hasil laut sebagai punca pendapatan. Tambahnya, dia sekeluarga pernah makan nasi berlaukkan belacan dan sesekali ikan kering selain berhimpit-himpit tidur 7 beranak dalam satu bilik. Biarpun susah mana sekalipun, dia tetap berusaha untuk membesarkan anak-anaknya menjadi insan berguna kelak. Saya bersyukur pada Allah Ta'ala. Saya minta Allah Ta'ala, saya berdoa panjang umur saya supaya saya dapat membesarkan anak-anak saya. Itu je. Sebenarnya saya tak boleh fikir. Kadang-kadang anak-anak saya tak beritahu. Dan nak beritahu kesusahan saya kat laut. Dan nak ada risau. Dia baru ni anak saya juga kata ni tak payahlah pergi ke laut. So, tapi saya tak nak juga. Supaya pendapatan saya sebagai isteri yang dah kahwin-kahwin jadi anak saya semua sekolah lagi. Anak keduanya, Nur Emilia Aziz berkata, ibu dan bapanya adalah individu yang paling banyak berjasa selama ini. Ujarnya, meskipun bapanya seorang nelayan dan ibunya hanya bekerja sebagai pembantu kedai, namun dia dan adik-beradik yang lain akur dan redha dapat hidup walaupun secara sederhana. Dalam nada sebab, Nur Emilia berkata, meskipun kerap dia menasihati bapanya untuk tidak turun ke laut kerana anak-anak mampu menjaganya, namun naluri ayahnya itu nyata sudah sebati dengan laut. Saya harap ayah saya sihatlah. Sihat dengan apa yang ada. Kami redalah apa daripada dulu sampai sekarang memang ayah saya itu sahaja yang ada. Kita orang memang tak kaya, memang tak senang, memang tak susah. Kita orang masih half-half kan. Tapi kita orang bahagia. Pelakon dan pelawak Amran Tompel kini uzur dan terlantar selepas diserang angin Ahmad Mac lalu. Anak bongsu Amran, Suhaili, berkata bapanya juga tidak boleh makan makanan yang keras kecuali minum sahaja. Amran atau nama sebenarnya Amran Aman Ramli, 70 tahun, kini mendapatkan rawatan di rumah keluarganya di Senawang, Negeri Sembilan. Anak-anaknya kini menjaga beliau dengan baik, termasuk memastikan aktiviti fisioterapi dibuat setiap hari sebagai satu daripada kaedah rawatan yang perlu dilakukan. Mild stroke lah. Makan tu ayah dah tak boleh nak makan berat-berat dah. Keras-keras saya dah tak boleh. Dia makan je dia keluar balik. Makan je keluar balik. Lepas tu yang dia boleh makan lembik-lembik macam tahu fufa. Bubur tu pun ada masa dia keluarkan balik. Mulut dia tu tak boleh punya. Rawatan kat rumah? Ya? Rawatan? Rawatan kat rumah. Kita urut dia. Saya ada bawa dia. Kami ada bawa dia pergi Linggi macam tu. Kita hantar dia. Tapi masih sama lagi lah. Dia boleh bangun tapi kena papa. Nasib yang menimpa Amran mendapat perhatian rakan artis. Penyanyi Datuk Ahmad Azhar Osman atau Awi tampil melakukan ziarah Syawal bersama 20 ahli kumpulan Wings Motor Gang Society WMGS dan Club Wings ke kediaman Amran.
Jelas Datuk Awi, beliau tidak melupakan tanggungjawab sesama anak seni dalam memastikan kebajikan mereka sentiasa terjaga. Ini masa dia. Masa saya tak tahu lagi. Dan masa saya ni tak tahu siapa yang akan tengok pula. Kita tak tahu. Kita insan seni ni kita bukan ada gaji. Kita ada kerja, ada gaji. Tak ada kerja, tak ada gaji. Jadi itulah, dah kita pilih jalan ni, kita terima seadanya. Tapi bagi saya, artis ataupun golongan-golongan seni ni perlu bersatu supaya boleh saling bantu-membantu. WMGS dan Club Wings berusaha membantu mengikut kemampuan yang mereka ada, bukan sahaja membabitkan kalangan artis tetapi juga golongan kurang bernasib baik, terutama anak yatim. Besar impaknya. Laris selepas hasilnya. Pantas menampilkan prosiding ini secara keuangan maya. Berita di jari. Subscribe YouTube Bulletin TV3. Luar negara, 3 disahkan terbunuh, manakala 3 yang lain parah dalam serangan tikaman secara rambang di sebuah taman di Bandar Reading, Britain. Polis menyifatkan kejadian yang berlaku di Forbury Gardens Park itu sebagai serangan pengganas. Ketua Pegawai Anti Geganasan, Neil Basu memaklumkan pihaknya akan mengambil alih tugasan polis bagi menjalankan siasatan lanjut. Dalam kejadian jam 7 malam waktu tempatan itu, seorang lelaki meluru ke Forbury Garden di pusat Bandar Reading dan menyerang orang awam menggunakan pisau. 3 maut di tempat kejadian, sementara 3 lagi dirawat di hospital. Pihaknya turut menzahirkan simpati atas keluarga mangsa yang terlibat dan kepada semua orang yang terkesan dengan tragedi itu. Sesulang kejadian itu, seorang lelaki berusia 25 tahun ditahan polis kerana disyaki membunuh. Bagaimanapun, pihaknya tidak menemui sebarang petunjuk wujud pihak ketiga terlibat dalam serangan itu. Seorang maut dan 11 yang lain cedera dalam kejadian tembakan di bandar Minneapolis, Amerika Syarikat. Gambar yang disiarkan secara langsung ke Facebook menunjukkan seorang mangsa terbaring dikelilingi orang ramai dan ada yang menjerit meminta bantuan. Rakaman lain menunjukkan bangunan perniagaan turut mengalami kerosakan dengan tingkap pecah. Jabatan Polis memaklumkan di Twitter, mangsa yang maut merupakan seorang lelaki manakala 11 lagi cedera akibat ditembak. Identiti mangsa maupun suspek masih belum dikenal pasti. Minneapolis menjadi pusat protes anti perkauman dan kekejaman polis yang tersebar di seluruh Amerika Syarikat sejak George Floyd yang maut ketika ditahan oleh seorang pegawai polis kulit putih. Pihak berkuasa kesihatan China memaklumkan pertambahan 22 kes baru COVID-19 di Beijing. Pertambahan berkenaan direkodkan selepas keputusan hasil ujian berskala besar dilakukan ke atas 2 juta penduduk bandaraya itu. Antara kes baru yang direkodkan membabitkan seorang jururawat namun tidak didedahkan tentang punca wanita berkenaan dijangkiti. Menurut media tempatan, setakat ini 2.3 juta sampel ujian diambil selepas kluster pasar Jinfadi dikesan melanda sejak awal minggu lalu. Siasatan mendapati virus berkenaan dikesan pada papan pemotong salmon di sebuah kedai di Pasar Terbabit. Setakat ini, pihak berkuasa Beijing menutup sekolah dan kawasan kejiranan selain melaksanakan ujian saringan ke atas pekerja restoran, pasaraya dan penghantar makanan. Britain akan mengumumkan pelan melonggarkan sukatan akibat COVID-19 minggu ini. Menteri Kesehatannya Matt Hancock berkata lebih banyak perniagaan akan dibuka semula bermula Julai. Pelan itu dijangka melonggarkan lagi arahan penjarakan sosial 2 meter sebelum ini. Bajikan terutama di sektor perhotelan menyifatkan peraturan penjarakan 2 meter menyukarkan operasi mereka. Orang ramai dijangka perlu mendaftarkan maklumat mereka terlebih dahulu semasa mengunjungi pub atau restoran. Kes COVID-19 keseluruhan di negara itu kini 304,331 sementara kematian 42,632 kes. Sebanyak 12 pasar tradisional di Jakarta ditutup sementara selepas 79 peniaga disahkan positif COVID-19. Kes dikesan selepas ujian calitan secara besar-besaran dilakukan pasukan kesihatan. Ketika ini, 79 peniaga yang disahkan positif COVID-19 sudah menjalani kuarantin. 12 pasar itu ditutup sementara waktu untuk tujuan pembersihan. Menurut pihak berkuasa, ujian calitan besar-besaran dilakukan terhadap peniaga di 33 pasar. Daripada jumlah itu, peniaga di 12 pasar dikesan positif COVID-19, peniaga di 7 pasar lain negatif, manakala selebihnya sedang menunggu keputusan. Penutupan itu diharap menjadi panduan supaya pemilik premis perniagaan lain mematuhi protokol kesihatan yang ditetapkan.
Besar impaknya. Tular selepas hasilnya. Pantas menampilkan prosiding ini secara dan keuangan maya. Berita di jari. Subscribe YouTube Bulletin TV3. Sukan, kami mulakan dengan perkembangan Liga Perdana Inggeris. Hasrat Liverpool untuk mengutip 3 mata penuh sebaik saingan kembali bersambung tidak kesampaian apabila terikat tanpa jaringan menentang musuh tradisi Everton awal pagi tadi. Keputusan itu juga menyaksikan skuad bimbingan Jurgen Klopp memerlukan 5 lagi mata untuk mengesahkan kejuaraan musim ini. Beraksi di Goodison Park, Liverpool yang turun tanpa Mohamed Salah seperti diduga terpaksa bekerja keras ketika turun menentang Everton. Tiada jaringan terhasil sepanjang babak pertama, aksi selepas rehat terus kekal seimbang sehingga tamat masa permainan, sekalipun ada beberapa percubaan berbahaya diatur kedua-dua pasukan. Meskipun kecewa, keputusan seri 0-0 ini masih memberi peluang kepada Liverpool untuk memastikan kejuaraan di laman sendiri menentang Crystal Palace Rabu ini. Dalam saingan La Liga pula, Real Madrid berjaya merampas gelaran pendahulu daripada musuh tradisi Barcelona selepas cemerlang menewaskan Real Sociedad 2-1. Menyedari hanya kemenangan mampu meletakkan Real Madrid berada di puncak Liga, skuad kendalian Zinedine Zidane nyata garang ketika menentang Real Sociedad, terutamanya pada babak kedua. Ketua pasukan Sergio Ramos berjaya mencetak gol pembukaan pada minit ke-50 menerusi sepakan penalti sebelum penyerang berbisa Karim Benzema menjadikan kedudukan 2-0 pada minit ke-70. Meskipun lawan berjaya merapatkan kedudukan 2-1 pada minit ke-83 hasil jaringan Mikel Merino, Real Madrid tetap cemerlang mempertahankan gawang mereka daripada terus dibolosi sehingga tamat masa permainan. Kemenangan itu menyaksikan Real Madrid kini berkongsi 65 mata dengan pencabar utama Barcelona dan naik ke tangga teratas La Liga selepas mengambil kira rekod pertemuan di antara kedua-dua pasukan. Sekian paparan pagi ini. Sekiranya anda mempunyai sebarang aduan, email kami ke news@tv3.com.my. Saya Melaki Miloban. Salam hormat dan Assalamualaikum.